Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap, saya tengah setting untuk live ni. Dia jadi screen share. Boleh, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tahu macam mana nak back ataupun keluar daripada screen share ni, nak guna kamera biasa, boleh tolong saya lah, komen dekat bawah tu kenapa dia jadi screen share ni. Kenapa dia jadi screen share macam ni? Kalau ada tuan-tuan dan puan yang tahu macam mana kita nak end live dulu ataupun nak guna kamera biasa, sebab ni dia tengah share screen ni, saya tak pasti macam mana cara dia. Boleh bantu komen dekat bawah juga, bagi siapa-siapa yang biasa live. Pull ni question. Pause live. Your live will freeze after you pause. In each live you can pause up to 3 times. Live intro topics. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh bantulah bagi yang tahu macam mana saya nak end live ni ataupun tukar screen sharing. Sebab sekarang dia tengah share screen. Macam mana ni?
Tuan-tuan, ada masalah teknikal sikit. Saya tak tahu macam mana nak closekan screen sharing ni. Dalam screen sekarang. Kalau biasa kita cuba tengok dalam screen guna ni terus. Macam ni boleh, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insyaAllah bagi yang baru masuk, kita boleh screen sharing. Okay, test 1, 2, 3. Boleh dengar jelas tak suara tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam sesi live? Cek bacaan. InsyaAllah boleh request untuk join live. Kemudian komen dekat bawah lah supaya saya perasan. Tanpa kita buang lagi masa, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh buka muka surat yang ke-24 hari ini insyaAllah. Jadi kita akan mulakan baca pada ayat yang pertama hari ini 154. Muka surat yang ke-24 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Okay, kita tengok pada terjemahan ayat yang ke-154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, dan janganlah kamu mengatakan bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyedarinya. Jadi apa maksud hidup dekat sini? Hidup dalam alam lain. Mereka ini hidup dalam alam lain yang bukan merupakan alam kita, tempat mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah yang mengetahui keadaan kehidupan di alam tersebut. Okay, kita sambung ayat seterusnya, ayat yang ke-155. Jadi saya akan gunakan yang bulat ni untuk tunjuk dekat mana sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tahulah dekat mana kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan nampak huruf Qaf. Huruf Qaf dekat sini. Saya boleh conteng sini. Jadi huruf Qaf ni salah satu daripada huruf qalqalah. Jadi perlu ada lantunan. Wa naqsim minal amwal. Okey. Kita sambung.
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan kena ambil perhatian, hati-hati pada huruf sin dan juga huruf tha ni. Sebab dia berhampiran, jadi tuan-tuan dan puan kena hati-hati. Sin yang pertama perlu baca dengan biasalah bacaan biasa, anfusi, S-I-C. Kalau tha kena baca nipis, tha. Jadi hati-hati. Wal anfusi watha, anfusi watha. Okey, pendek. Pendek pula. Nipis. Yang tha kedua nipis. Okey. Jadi kita ulang balik. Wa naqsim minal amwali wal anfusi sekali lagi. Sa ni sa nipis. Sa biasa, bukan sa nipis. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Terjemahan pada ayat yang ke-155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit, minal khawfi wal ju', dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira, wa basyiris sabirin, kepada orang yang sabar. Okey. Kita teruskan pada ayat yang 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Okey, maksud ayat yang ke-156. Alladzina idza asabathum, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dinamakan sebagai kalimah istirja', iaitu penyataan kembali kepada Allah. Disunnahkan menyebutnya ketika ditimpa musibah, sama ada besar ataupun musibah yang kecil. Okey. Sambung ayat yang seterusnya, 157. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Okey, tuan-tuan dan puan boleh lihat dekat sini mir rabbihim. Okey, mir rabbihim, hukum kat sini adalah idgham bila gunnah. Idgham bermaksud masuk, bila gunnah tanpa dengung. Okey, jadi masuk tu tanpa bunyi dengung. Jadi abaikan bunyi nun kat sinilah. Okey. Salawatum mir rabbihim. Okey. Dan wa rahmah, dekat sini huruf ta. Tapi kenapa kita bunyikan huruf ha, rahmah? Sebab dia ta yang bulat, ta marbutah. Okey, kalau ta bulat ni kita berhenti, kita sukunkan, bunyinya seperti huruf ha. Okey. Wa rahmah. Warahmah. Kalau warahmat bermaksud huruf ta yang terbuka. Okey, kat sini bukan huruf ta terbuka, jadi kita baca seperti huruf ha, warahmah. Okey, kita tengok pada terjemahan 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang memperoleh keampunan dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, kita sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat 158. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Okey, tuan-tuan dan puan boleh lihat pada pada
perkataan. Okey, ha ni dekat sini tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hatilah. Ha ni ha pedas. Jadi fala junaha ha alaihi. Tapi huruf ha yang berbaris di atas kebiasaannya tidak ada masalah lah untuk bunyikan angin dia tu. Okey. Jadi kalau ha ni baris bawah ataupun baris depan kena lebih fokus ataupun lebih hati-hatilah. Okey. Dan juga selalu saya ulang untuk huruf yang bersabdu secara berturutan, macam dekat sini huruf ta sabdu yang pertama, huruf kedua waw bersabdu, huruf sabdu yang kedua. Jadi kena hati-hati. Jelaskan setiap sabdu huruf tersebut. Ayyat tawafu, ayyat tawafa, ayyat tawafa. Okey, kalau susah nak sebut, saya selalu ajar tuan-tuan dan puan-puan formula yang ringkas, formula yang mudah, iaitu kita pecahkan huruf yang bersabdu tersebut kepada dua huruf. Okey, kita ambil contoh perkataan ayyat tawafu ni. Okey, contoh perkataan ayyat tawafu dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini tawafu macam mana kaedah ataupun cara yang saya boleh recommend lah pada tuan-tuan dan puan yang mungkin ada kesulitan untuk sebut perkataan sabdu yang berturutan macam tadi tu. Okey, contoh tadi perkataannya adalah yat tawafu. Okey, yat tawa. Okey, ta bersabdu, wa bersabdu. Okey, kemudian caranya adalah kita tengok. Okey, kita tengok huruf bersabdu yang pertama huruf ta, yang kedua huruf waw. Jadi caranya kita pecahkan. Okey, ta ni akan jadi dua ta. Okey, ta yang pertama ta yang sukun. Ta sukun ataupun ta matilah. Yang kedua ta yang ada baris. Tengoklah baris dia baris atas, jadi kita copy je kat sini. Okey, kemudian waw ni kita pecahkan. Jadi dua waw. Waw yang pertama dan juga waw yang kedua. Waw pertama mati. Okey, waw yang kedua ni berbaris. Berbaris tu ikut baris ni lah, baris atas. Okey, ikut baris atas. Jadi kita salin balik. Okey, salin balik, dia akan jadi ayatnya. Kita salin yang kita dah pecahkan ni. Ya, ta ada dua, waw pun ada dua, kemudian fa lah. Okey, jadi dekat sini kita salin balik. Ya, ta mati. Okey, ni kat sinilah kita salin balik. Kita masukkan ta yang kedua, ta yang ada baris atas. Okey, waw. Waw yang pertama, waw mati. Waw yang kedua, waw hidup baris atas. Okey, jadi bila kita dah conteng macam ni, bila kita dah tulis macam ni, lebih mudahlah untuk tuan-tuan dan puan-puan sebut. Sebut. Okey, lebih mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan sebut ayat ini. Okey, jadi boleh baca yat taw wa fa. Kita boleh baca dengan lebih mudah. Ini kaedah bagi tuan-tuan yang susah nak sebut sabdu, terutama sabdu yang berturutan. Okey, jadi boleh guna kaedah ni. Kaedah yang pertama, kita salin balik, kemudian kita pecahkan huruf yang bersabdu tersebut kepada huruf yang dua huruf, kepada dua huruf. Satu yang yang mati, kemudian yang kedua tu ikut baris asal. Okey, pecahkan dia. Okey, kemudian kita nampak dekat sini sambungan daripada yang kita dah pecah tu, jadi lebih mudah untuk kita sebut. Yat tawafa, yat tawafa. Okey, jadi simple saja. Ini formula lah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin susah untuk sebut huruf yang bersabdu ataupun huruf sabdu berturutan. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita sambung. Kita tengok pada terjemahan ayat yang ke-158 kita baca tadi. Sesungguhnya innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian syiar, yakni agama Allah. Okey, tempat yang ni tempat-tempat beribadah kepada Allah lah.
Okey, maka barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah ke Baitullah, tiada dosa baginya mengerjakan sa'i. Sa'i ini berjalan dan berlari-lari anak 7 kali di antara Safa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Allah mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa, wala junah fala junah tadi, kerana sebahagian sahabat berasa agak keberatan ketika mengerjakan sa'i. Di situ kerana tempat itu merupakan bekas tempat yang mempunyai berhala, dan pada zaman jahiliah tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu, Allah menurunkan ayat ini, ayat 158 ni. Okey, antara keduanya, dan barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri. Apa maksud mensyukuri dekat sini? Iaitu Allah mensyukuri hambanya, memberi pahala terhadap amalannya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya dan sebagainya. Sungguhnya Allah lagi Maha mensyukuri, lagi Maha mengetahui. Okay, kita sambung insya-Allah ayat yang seterusnya, iaitu ayat 159. Okey, 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok pada perkataan yang ada hukumnya iqlab dekat sini. Okey, ni hukumnya iqlab. Jadi bacaannya ada dua kaedah lah, sama ada kita nak rapatkan bibir atas dan bibir bawah, ataupun kita nak bukakan sedikit, ada regangan antara bibir atas dan juga bibir bawah. Itu tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih lah, tak ada masalah. Jadi kalau saya secara peribadi, saya pilih pendapat rapat bibir atas dan bibir bawah. Cuma kita tak tekan lah, kita just rapatkan bibir atas dan juga bibir bawah. Okey, kemudian kita tengok lagi pada tanda lam dekat sini. Tanda lam dekat sini mungkin berbeza bagi setiap mushaf. Jadi kalau ikutnya, tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh berhentilah pada perkataan yang ada wakaf tanda lam macam ni, lam alif ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau tak sempat nafas, boleh berhenti sebelumnya ataupun selepasnya, ambil sedikit. Contohnya linnas fil kitabi ulaik. Okey, berhenti dekat sini, kemudian ambil balik dekat sini, ulaika yal'anuhumullah. Okey, jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan tak boleh berhenti pada lam. Okey, tapi yang lebih tepat adalah tuan-tuan dan puan-puan tengok pada terjemahan ayat. Kalau sesuai untuk berhenti, maka boleh berhenti. Okey, kita tengok terjemahan ayat yang ke-159 ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, iaitu keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh sekalian makhluk. Okey, kita sambung ayat yang seterusnya, ayat 160. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan hati-hati pada perkataan wa aslahu. Sebab apa? Sebab ni kebiasaannya kalau tak hati-hati, pelajar-pelajar kita akan baca dengan tebal, wa aslahu. Okey, tak boleh baca wa as, sebab dia bukan o. Okey, bukan o. Okey, o ni salah. Okey, jadi bacanya wa aslahu. Okey, sekali lagi.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Okey, baik. Tengok terjemahan 160. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang telah bertaubat, memperbaiki dan menjelaskannya. Apa maksud menjelaskannya ni? Maksudnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang buruk daripada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan menjelaskan kebenaran yang disembunyikannya. Itu maksud dia. Dan menjelaskannya. Mereka itulah diterima taubatnya dan sesungguhnya akulah maha penerima taubat dan maha penyayang. Okey. Baik, kita terus lagi ayat yang ke-161. Sikit lagi kita nak habis pada muka surat yang ke-24. Khalidina fiha la yukhaf. Okey. 161. 161 kita tertinggal ayat. Okey. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikah أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Okey, tuan-tuan dan puan boleh lihat pada perkataan ulaika. Okey, ulaika ni kita ada mad jaiz, mad wajib, mad wajib muttasil kat sini. Jadi perlu baca 4 ataupun 5 harakat. Tapi secara formula ringkas, saya selalu sebut bila nampak tanda ombak macam ni, okey, ataupun macam ni, jadi pilih je nak baca 4 ataupun 5 harakat. Okey. Pilih je. Melainkan selepas tanda ini, tanda mat, tanda ombak tu ada huruf bersabdu, maka kita kena baca 6 harakat. Okey, macam surah Al-Fatihah waladdallin tersebut. Okey. Okey, lihat pada maksud dia 100 ayat yang ke-161. Maksudnya sesungguhnya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. Nauzubillah min zalik. Okey, kemudian kita tengok ayat 162. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Okey, tuan-tuan dan puan lihat pada perkataan anhum ni ada nun yang mati. Jadi hati-hati, saya tak nak tuan-tuan dan puan baca dengan qalqalah. Anhum la yukhaffafu anhumul na tu dah qalqalah. Okey, jadi anhum. Okey, hati-hati. Okey, 162 maksud ayatnya mereka kekal khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azabnya dan mereka tidak akan diberi penangguhan azab. Ayat yang terakhir pada muka surat 224. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Okey, tengok pada terjemahan ayat. Dan Tuhanmu, wa ilahukum, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai untuk muka surat yang ke-24. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan, kalau yang baru first time, kita akan live insya-Allah setiap hari pada jam 9 pagi. Cumanya hari ni tuan-tuan dan puan, boleh lihat macam sekarang ni lah, kita screen share. Saya tak pasti macam mana nak stop screen share ni. Sebab biasanya kita guna mushaf yang live lah, maksudnya mushaf yang ada dekat depan mata saya kan, bukan online macam ni. Jadi tapi tak apa, saya cuba tengok. Cuma untuk hari ni kita berhenti dulu pada muka surat yang ke-24 ni insya-Allah.
Pada esok hari kita akan sambung muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat yang ke-25 lah. Bagi tuan-tuan perempuan yang berkelapangan boleh join lagi sesi live ni pada esok hari, muka surat yang ke-25 pada jam 9 pagi insyaAllah. Okay, jadi hari ni live ni macam apa ni, tak berapa okey sikit kan, sebabnya kita screen share macam ni. Sepatutnya kita ada Quran lah, Quran yang biasa kita guna tu, Quran fizikal. Okay, bukan screen share macam ni. Okay, tak apa. Jadi saya nak buka dekat, tak tahu kenapa jadi macam ni. Saya kena tengok balik. Ada warahmatullahi wabarakatuh.